اللهم صل على محمد وآل محمد يا مسلمين صلوا عليه اللهم صل على محمد وصح محمد يا مؤمنين صلوا عليه. Peristiwa sebelum kenabian. Kisah pembelahan dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika itu sedang mengembala kambing bersama saudara sesuannya dan tiba-tiba beliau didatangi oleh dua orang lelaki yang berpakaian putih yang membawa benjana emas yang dipenuhi dengan air Zam-Zam. Nabi Muhammad dibawa oleh dua lelaki tersebut dan selepas itu Nabi ditidurkan secara mengiring. Seterusnya dua orang lelaki tersebut membelah dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengeluarkan gumpalan daging hitam lalu membuangnya. Kemudian dua orang lelaki tersebut membasuh dada serta hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan menggunakan air Zam-Zam dari benjana emas yang dibawa oleh mereka. Daripada kejadian tersebut, saudara susuan baginda sangat panik dan melaporkan kepada ibu susuan Nabi iaitu Halimah As-Sa'diyah. Halimah As-Sa'diyah yang mengetahui kejadian tersebut keluar bersama suaminya untuk mencari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menemukan dalam keadaan pucat dan lesu. Halimah As-Sa'diyah yang berasa takut dengan peristiwa tersebut mengambil keputusan untuk memulangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke pangkuan ibunya iaitu Aminah agar memastikan keselamatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijaga dengan lebih baik. Bismillahirrahmanirrahim. Seterusnya saya akan menerangkan tentang isi kedua peristiwa sebelum kenabian iaitu pencarian rezeki. Pencarian rezeki di sini membawa maksud kepada dua iaitu mengembala kambing dan berniaga iaitu pekerjaan-pekerjaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah. Pengembala kambing. Sebelum kenabian, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah dididik untuk mengembala kambing sejak kecil lagi. Ketika baginda berumur 4 tahun, baginda membantu ibu susuannya iaitu Halimah As-Sa'diyah dengan kemahuannya sendiri dalam mengembala kambing. Tambahan pula, baginda juga bekerja sebagai pengembala kambing yang dipunyai oleh pakcik saudaranya iaitu Abu Talib dalam usia yang muda ketika baginda tinggal bersama-sama dengannya. Seterusnya pekerjaan mengembala kambing ini adalah sangat-sangat yang mulia pekerjaannya kerana pada zaman dahulu orang-orang Arab juga bukan setakat para nabi, malahan orang-orang Arab juga suka akan pengembala kambing ini. Baiklah, antara hikmah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi pengembala kambing iaitu yang pertama untuk persiapan memimpin umatnya kerana kita dengan orang lain tak sama perangainya, semua lain-lain. Satu lagi, hati kita semua lain-lain. Memang orang kata rambut sama hitam, hati lain-lain. Orang akan cakap macam tu. Itulah punca Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi pengembala kambing kerana kambing pun tak semua sama. Ya, ini macam ni, yang seekor macam ni, dia berlainan. Jadi itulah persiapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memimpin umat-umatnya. Okey, yang kedua, untuk menunjukkan kerendahan dirinya kepada Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sanggup menjadi pengembala kambing sedangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang paling agung, nabi yang paling sempurna.
Tapi dia baginda lah juga salah satunya yang sanggup menjadi pengembala kambing. Sedangkan kita sendiri pun nak dekat, nak kerja jadi pengembala kambing tu, Allahu Akbar, kerana kita rasa macam berat je hati macam tu. Jadi itulah salah satu sifat Nabi yang menunjukkan kerendahan dirinya yang teramat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang terakhir, untuk mendorong umatnya agar selalu tawaduk dan sentiasa menjauhi sifat sombong. Ini adalah salah satu hikmah yang mana dengan sifat Nabi Muhammad SAW dengan kerendahan dirinya kepada Allah, Nabi Muhammad baginda ini, dia nak kita sebagai umatnya sentiasa tawaduk, sentiasa merendah diri kepada sesiapa sahaja, bukan sahaja kepada sesama manusia, malahan kepada haiwan, terutamanya kepada Allah, kepada Tuhan kita Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, Nabi Muhammad juga dia menggalakkan kita untuk menjauhi daripada sifat sombong, kerana sifat sombong ini adalah selalu rugi. Itu adalah antara hikmah daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam menjadi pengembala kambing. Baiklah, seterusnya pekerjaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai menjadi peniaga atau pedagang, iaitu selepas kewafatan ibu dan datuk baginda tinggal bersama pakciknya yang merupakan pedagang, iaitu Abu Talib radhiyallahu anhu. Ketika baginda berumur 12 tahun, baginda mengikuti bapa saudaranya ke kota Syam untuk berniaga. Jadi dalam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengikuti Abu Talib radhiyallahu anhu, Abu Talib radhiyallahu anhu dia mengajar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang selok-belok perniagaan dan macam mana berniaga macam ni untuk mendapatkan keuntungan yang banyak, macam mana Abu Talib mengajar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam berniaga. Dalam berniaga Nabi Muhammad ini dia menunjukkan satu sifat yang mana sehingga mendapat gelaran Al-Amin kepada Nabi Muhammad, yang macam mana kita tahu Al-Amin itu adalah jujur maksudnya. Jadi dalam berniaga, Nabi Muhammad SAW dia berniaga dengan secara jujur dan amanah, sehingga kan barang-barang yang dijualnya laris dan mendapat keuntungan yang banyak. Jadi antara hikmah Nabi Muhammad SAW menjadi peniaga atau pedagang, yang pertama, bersikap jujur dan aman dalam sesuatu perkara. Kita nak buat apa-apa, kita ada amanah, kita ada amanah yang kita kena buat, kita ada amanah yang kita kena pegang, macam tu. Jadi kita kena jujur, kita tak boleh, kita kena simpan elok-elok, kita kena jaga elok-elok benda tu. Dalam sesuatu perkara kita kena bersikap jujur dan amanah, kerana sikap jujur dan amanah ni dia akan berbalik kepada kita benda-benda yang baik kalau kita jaga betul-betul semua perkara tu. Yang kedua, tidak membuang masa dengan perkara yang tidak berfaedah. Malahan baginda memenuhi masanya dengan perkara yang berfaedah. Maksudnya, kita dah jelas lagi dah, Nabi Muhammad SAW ketika dia berumur 12 tahun, kita ada yang sekolah, ada yang dah tak sekolah, ada yang main. Sekarang adalah zaman teknologi. Sekarang budak-budak umur 12 tahun sekarang kita sekarang umur dah 20 dalam anggaran 20 hingga 22 kan umur kan. Jadi kita masa umur 12 tahun pun kita tak ada lagi handphone ke apa ke kan, sebab dulu mak ayah kita muda, mak ayah kita jaga betul-betul kan. Tapi sekarang dah zaman moden. Jadi budak-budak umur 12 tahun ni dia kebanyakannya tak tahu nak isi masa lapang tu macam mana, nak membuat perkara-perkara yang berfaedah tu macam mana. Jadi yang ketiga, baginda memberi contoh yang baik kepada umatnya bahawa sifat bermalas-malasan adalah satu sikap yang tidak baik. Orang kata sifat lara, orang kata apa, buat benda lara ni benda yang tak baik lah macam tu. Malas-malas pun tak elok kan, sebab yelah malas-malas kita tak buat apa-apa kerja macam tu. Jadi Nabi Muhammad SAW ni dia nak mengelakkanlah kita daripada sifat bermalas-malasan. Jadi dalam berniaga pun kita sebenarnya dah ikut sunnah Nabi Muhammad SAW. Sebab sunnah Nabi, apa yang Nabi buat kita ikut macam tu. Okay, itu saja daripada saya.
dari segi bahasa ialah orang-orang yang memiliki keutamaan. Selain itu, ia juga diambil dari nama beberapa orang yang pernah melakukan perjanjian, iaitu Fadl bin Fudalah, Fadl bin Wada'ah dan Fadl bin Al-Harith. Ia juga merupakan satu kumpulan atau organisasi yang dibentuk oleh sebahagian remaja di kota Mekah. Peristiwa ini telah berlaku pada waktu Nabi berumur 20 tahun, iaitu seorang orang Arab Quraisy yang bernama Al-Ash bin Wa'il, merupakan bapa kepada Amru ibn Al-Ash. Al-Ash ini ialah seorang pedagang yang sangat terkenal dengan kekejaman dan kezalimannya di Mekah. Pada satu hari, Al-Ash pergi keluar berniaga dengan orang yang datang dari Yaman, iaitu dari kabilah Bani Zubaid. Waktu itu, orang Arab Quraisy kedudukannya lebih tinggi daripada orang Yaman. Apabila orang Yaman tersebut datang ke Mekah untuk berniaga, Al-Ash telah berhutang dengannya dan telah melambat-lambatkan bayaran. Akhirnya, orang Yaman itu buntu untuk berbuat apa. Pada masa itu, Al-Ash juga merupakan orang besar di kota Mekah. Jadi, orang Yaman tersebut pergi untuk meminta bantuan daripada orang-orang besar yang lain di sekitar kota Mekah, seperti Abdul Ad-Dar, Makhzub, Juma'ah dan juga Adi, untuk menyuruh Al-Ash membayar hutangnya. Tetapi mereka tidak menghiraukan orang Yaman itu disebabkan oleh berlainan kaum, seolah-olah mereka menyuruh orang Yaman tersebut pulang dan melupakannya. Lalu orang Yaman itu telah pergi ke Bukit Abi Kubis dan mula bersyair, di mana syair tersebut memuji orang Quraisy. Secara tidak langsung, orang Quraisy mula berkumpul dan mendengar bait-bait syair tersebut. Tetapi di hujung bait syair, orang Yaman itu berkata, "Kamu ini berbangsa baik, kamu ini sangat mulia. Tetapi kalau hutang yang sedikit pun tidak mampu dibayar, apa gunanya?" Lantas Zubair bin Abdul Muttalib mendengar syair tersebut dan mendekatinya. Lalu orang Arab Quraisy saling berpandangan dan timbul persoalan di fikiran mereka. Siapakah orang itu? Kerana mereka merasa dimalukan sebagai orang Quraisy, dan rupa-rupanya ialah Al-Ash bin Wa'il. Seterusnya, mereka pun telah berkumpul di rumah Abdullah bin Juda'an At-Taymi untuk berbincang tentang hal tersebut, kerana Abdullah bin Juda'an ini merupakan orang yang mempunyai kedudukan yang disanjung dan yang tertua di antara mereka. Di dalam perbincangan itu, mereka pun telah berikrar bahawa untuk membela hak-hak orang yang terzalimi, sama ada orang itu orang Mekah atau orang dari luar kota Mekah, dan dinamakan sebagai Hifz al-Fudul. Di dalam perjanjian ini juga Nabi Muhammad SAW juga telah turut menyertai, seperti mana hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, "Aku menghadiri sebuah perjanjian di rumah Abdullah bin Juda'an. Tidaklah ada yang melebihi kecintaanku pada unta merah kecuali perjanjian ini. Andai aku diajak untuk menyepakati perjanjian ini di masa Islam, aku pun akan mendatanginya." Akhirnya, pedagang dari Bani Zubaid telah mendapat hak pembayaran hutangnya daripada Al-Ash bin Wa'il setelah didesak oleh Zubair Abdul Muttalib. Jadi, apa yang kita boleh belajar dari kisah ini ialah Nabi Muhammad SAW bermula sebagai seorang manusia yang baik sebelum bercakap tentang agama. Bermaksud, Nabi Muhammad SAW seorang yang baik di mana Nabi yang sibuk tentang keadilan masyarakat di sekelilingnya dan sentiasa bersama dalam mesyuarat-mesyuarat yang penting. Wallahu a'lam.
fiqh al-sirah daripada peristiwa sebelum kenabian sallallahu alaihi wasallam. Pertama sekali kita pergi kepada sedikit biodata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nama penuh baginda ialah Muhammad bin Abdullah. Baginda lahir pada hari Isnin 12 Rabiul Awal tahun Gajah bersamaan 571 Masihi. Disebut tahun Gajah kerana sebelum kelahiran baginda terjadi penyerangan pasukan bergajah pimpinan Raja Abraham ke Mekah untuk hancurkan Kaabah. Pasukan gajah tersebut telah dihancurkan oleh Allah dengan mendatangkan burung ababil yang membawa batu-batu yang panas. Okey, seterusnya sejak baginda kecil, baginda telah menempuh berbagai pengalaman hidup yang mencabar. Okey, dari segi pekerjaan, baginda pernah mengembala kambing milik bapa saudaranya iaitu Abu Talib. Okey, pengalaman dalam bidang perniagaan pula diperoleh sejak baginda berusia 12 tahun, iaitu baginda mengikuti rombongan perniagaan bapa saudara baginda ke negeri Syam, iaitu sebuah kawasan yang terletak di utara semenanjung Tanah Arab. Okey, selain itu, kerasulan Nabi Muhammad SAW telah diramalkan oleh seorang pendeta Nasrani yang bernama Buhairah semasa rombongan itu di Basrah. Saya nak ceritakan sedikit dialog Buhairah bersama Nabi Muhammad SAW dan juga Abu Talib. Okey, ketika Buhairah pegang tangan baginda, ketika mereka jumpa dekat negeri dekat Basrah tu, beliau memegang tangan baginda. Lepas tu terus beliau berkata, inilah penghulu dunia sejagat, inilah orang yang diutuskan Allah sebagai rahmat untuk sekalian alam. Lepas tu Abu Talib berkata, dari mana maklumat ini Tuan perolehi? Jawab beliau, tahukah kamu bahawa semasa kamu itu Rasulullah mendekati Al-Aqabah, tidak ada batu dan pokok-pokok pun yang tidak tunduk sujud kepadanya. Sujud seperti ini hanya berlaku kepada seorang Nabi sahaja, dan aku kenali pada baginda yakni khatam al-nubuwah, penutup kenabian. Ianya terletak di belakang baginda di bawah tulang dayung, bentuknya seperti apple. Semua sifat-sifat baginda tersebut ada di dalam kitab-kitab kami. Okey, lepas tu beliau pun meminta supaya Abu Talib ni bawa Muhammad pulang ke Mekah. Kerana apa? Ditakuti tindakan jahat oleh Yahudi. Oleh itu, Abu Talib pun mengirimkan Rasulullah untuk berpatah balik ke Mekah bersama-sama dengan beberapa orang suruhannya. Meningkat usia 25 tahun, baginda sallallahu alaihi wasallam bermuamalah dengan Sayyidatina Khadijah, iaitu pengusaha kaya raya di Mekah dan wanita solehah yang berakhlak mulia. Baginda menguruskan perniagaan Khadijah dan pergi ke negeri Syam bersama hamba Khadijah iaitu Maisarah. Dalam perjalanan perdagangan, Maisarah menyaksikan banyak perkara luar biasa pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan akhlak baginda yang sangat mulia. Mendengar laporan Maisarah perihal akhlak Muhammad bin Abdullah, Khadijah tertarik dan meminta rakan karibnya Nafisah binti Mayah untuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memberitahu hasrat Khadijah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setuju dengan hasrat Khadijah dan menerima untuk berkahwin dengannya. Maka terjadilah pernikahan suci antara dua manusia yang agung. Pembinaan semula Kaabah oleh kaum Quraisy, Rasulullah mengambil bahagian dalam salah satu daripada pembinaan semula ini sebelum baginda menjadi Rasul. Okey, selepas satu banjir kilat, Kaabah mengalami kerosakan dan dindingnya retak. Jadi ia perlu dibina semula dan tugas ini mereka bahagikan kepada antara empat puak Quraisy. Okey, jadi Rasulullah turut membantu dalam usaha pembinaan semula ini. Setelah dinding-dindingnya dibina semula, tiba masanya, maksudnya time tu lah untuk meletakkan batu Hajarul Aswad di tempatnya semula di dinding timur Kaabah. Nak tentukan siapa yang mendapatkan perhormatan meletakkan ni, dia jadi satu pertelingkahan lah, sebab nak pilih siapa yang mendapat penghormatan kan, meletakkan batu Hajarul Aswad.
So bila pergaduhan pertelingkahan itu hampir bertukar menjadi pergaduhan, Abu Umayyah bin Mughirah al-Makhzumi, ketua suku tertua Mekah, mencadangkan agar lelaki pertama yang memasuki pagar masjid pada keesokan harinya akan menentukan perkara berkenaan. Jadi bila hari esok yang memasuki masjid pada pagi, dan orang yang pertama lelaki itu ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka penduduk Mekah bergembira dan mereka melaung itu adalah Al-Amin, ia adalah Al-Amin, ia adalah Muhammad. Baginda menghampiri mereka, lalu mereka meminta baginda supaya memutuskan perkara itu dan baginda bersetuju. Selepas itu Rasulullah mencadangkan agar batu hitam itu diletakkan di atas sehelai kain. Setiap bucu kain dipegang oleh seorang pemimpin puak. Kain itu diangkat di tempat batu itu hendak diletak. Rasulullah kemudian mengambil batu itu dan meletakkannya di tempatnya, iaitu di dinding Kaabah. Kerana kesuntukan perbelanjaan, kaum Quraisy menangguhkan pembinaan yang di sebelah utara, yang kira-kira lebih kurang 6 hasta dan dikenali sebagai Al-Hijr dan Al-Hutaim. Jadi buat sementara dipasang pintu di situ supaya tidak ada seseorang pun yang boleh memasuki ke dalamnya. Dan apabila bangunan itu mencecah 15 hasta, maka didirikan 6 tiang untuk meletakkan atapnya. Dan apabila selesai pembinaan Kaabah, kelihatanlah bentuknya yang seakan-akan 4 segi padu. Peperangan Al-Fujar berlaku ketika Rasulullah SAW berusia 15 tahun. Peperangan ini bermaksud peperangan terjahat kerana terjadi pada bulan-bulan haram, iaitu Muharram, Rajab, Zulkaidah dan Zulhijjah. Peperangan ini terjadi di antara kabilah Quraisy dan kabilah Kinanah yang menentang kabilah Qais. Kabilah Quraisy dan kabilah Kinanah diketuai oleh Harb bin Umayyah atas faktor usia dan kebangsawanannya. Semasa peperangan ini, Rasulullah SAW turut membantu untuk menyediakan anak panah bagi para kabilah mereka. Di dalam peperangan ini, kemenangan hampir berpihak kepada kabilah Qais. Akan tetapi peperangan ini akhirnya diselesaikan dengan perdamaian, iaitu membayar diah bagi pahlawan yang terbunuh. Pahlawan dari Qais yang banyak terbunuh dan kabilah Quraisy yang membayar diahnya. Dan kemenangan berpihak kepada kabilah Quraisy dan Kinanah pada siang hari. Saya akan menjelaskan sedikit sejarah ringkas Rasulullah SAW sebelum kebangkitan. Rasulullah SAW merupakan contoh teladan yang baik yang harus diikuti oleh semua umat manusia, kerana baginda mempunyai banyak kebaikan dan keistimewaan yang ada pada manusia itu sendiri. Baginda juga mempunyai pemikiran yang unggul dan jitu serta mempunyai kebijaksanaan, kerana baginda tidak berdiam diri jika mempunyai sebarang masalah. Malah, baginda serius berfikir dan sentiasa berpihak kepada kebenaran itu sendiri. Selain itu, baginda juga dikategorikan sebagai seorang yang bijaksana kerana bijak dalam menyelesaikan sebarang masalah yang datang dalam kehidupannya. Baginda juga sering menolak sebarang bentuk khurafat dan juga menghindarinya, tetapi baginda tetap berinteraksi dengan orang lain dengan penuh kebijaksanaan dan berwaspada dalam sebarang tindakan supaya orang lain dapat menerima apa yang disampaikan oleh
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain itu, Allah Subhanahu wa taala juga sangat menyayangi kekasihnya iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini terbukti apabila Allah Subhanahu wa taala sering menjaga dan menghalang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada melakukan perkara-perkara yang batil dan menjadikan baginda terus membencikan perkara-perkara yang karut seperti menyembah berhala. Sabda baginda, "Aku tidak pernah berhasrat dengan apa yang dilakukan oleh orang jahiliat selain 2 kali sahaja. Namun, kesemuanya Allah menghalang aku dari meneruskannya. Selepas ini tidak pernah aku idam-idamkan lagi hinggalah Allah mengurniakan daku dengan risalahnya." Seterusnya adalah keistimewaan Rasulullah. Baginda mempunyai akhlak-akhlak yang terpuji serta budi pekerti yang mulia. Baginda juga mempunyai sifat-sifat terpuji yang harus kita ketahui, iaitu yang pertama adalah siddiq. Siddiq bererti bercakap benar. Pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan hanya perkataannya yang benar, malah perbuatannya juga benar selari dengan ucapannya. Jadi mustahil bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersifat pembohong dan penipu. Firman Allah dalam surah An-Najm ayat 4 hingga 5, dan tiadalah yang diucapkannya itu Al-Quran menurut kemahuan nafsunya. Ucapan itu tidak lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Sifat terpuji yang kedua adalah amanah. Amanah bererti boleh dipercayai. Oleh itu, baginda mendapat gelaran Al-Amin yang bermaksud terpercaya. Apapun yang beliau sampaikan dipercayai dan diyakini sebagai seorang yang tidak pernah berdusta. Sifat terpuji yang ketiga adalah tabligh. Tabligh bererti menyampaikan. Segala firman Allah Subhanahu wa taala yang ditujukan kepada manusia disampaikan oleh baginda dan tidak ada yang disembunyikannya walaupun ia menyinggung baginda sendiri. Dan sifat terpuji yang terakhir ialah fatonah. Fatonah bererti bijaksana. Mustahil bagi seseorang rasul itu bersifat bodoh. Dalam menyampaikan Al-Quran dan kemudian menjelaskannya dalam puluhan ribu hadis memerlukan kebijaksanaan yang luar biasa.